semua. Saya faham anda semua sekarang tengah seronok bercuti panjang yang tak dijangka. Okey. Walau bagaimanapun, memandangkan cuti ni tempoh masanya kita tak jangka. Jadi mungkin 1 April kita dah naik sekolah, mungkin tidak. Okey, wallahu alam. Jadi saya perlu meneruskan kerja kursus pengajian am ini supaya pada 1 April nanti apabila sekolah dibuka sekiranya banyak perkembangan berkaitan progres kerja kursus kita. Kerana anda perlu tahu perkara ini perlu disiapkan pada kadar yang segera kerana anda semua akan menghadapi beberapa persiapan penting, iaitu peperiksaan percubaan, peperiksaan muid, peperiksaan sebenar, pembentangan, malah anda akan juga melalui bulan Ramadan pada 24 April ini. Jadi kita mulakan dengan sila buka file SSSL5, iaitu Microsoft Excel, di mana terdapat data-data yang telah anda siapkan sebelum cuti sekolah yang lalu. Kita lihat kepada data mentah. Kalau saya tak senyum, tegur tahu, kerana terlalu serius kan. Jadi kita lihat kepada data mentah. Bahagian pertama kita ada data demografi responden. Diikuti dengan objektif pertama kajian, dan juga objektif kedua kajian. Kalau kita perhatikan di sini pada bahagian objektif pertama kajian, kita ada yang diwarnakan merah. 1, 2, 3, 4, 5. Ini merupakan saya dah terangkan dalam kelas yang lalu, iaitu pernyataan pertama, pernyataan kedua, pernyataan ketiga, pernyataan keempat, pernyataan kelima. Begitu juga dengan objektif kedua kajian. Kalau laju sangat cakap tahu. Pernyataan pertama, kedua, ketiga, keempat dan kelima. Jadi dan pastikan pada bahagian min sebelum kita meneruskan dengan data-data seterusnya, pastikan min anda semuanya pada julat yang betul, iaitu tidak kurang daripada 1 dan tak lebih daripada 5. Kalau kita tengok contoh pelajar ini, 4.3, 3.9, 3.6, 3.5, 4.1, 4.5, 39, 4.1, 3.5, 3.9. Semuanya berada dalam julat yang betul. Jadi maknanya minnya betul. Kemudiannya kita lihat kepada jumlah responden. Daripada kolom pertama sampailah kolom yang hujung ni, semuanya 30. Jadi pastikan dua perkara ini mesti menepati syarat-syarat yang saya telah tetapkan, barulah kita boleh meneruskan menganalisa data. Seterusnya apa yang perlu kita buat ialah kita sila typekan perkataan min di sini O5, iaitu selepas pernyataan kelima objektif kajian pertama. So min huruf besar, min huruf besar warna merah. So saya merahkan di sini. Dan saya centerkan. Boleh. Begitu juga dengan selepas objektif kedua kajian, kita typekan benda yang sama. Min, warna merah juga, dan juga center. Selesai. Kalau awak lihat di sini 1, 2, 3, 4, 5 min untuk objektif pertama. Terus kita pergi 1, 2, 3, 4, 5 min objektif kedua. Di sini tiada pemisah antara objektif pertama dengan objektif kedua. Jadi untuk mengelakkan kekeliruan, kita akan insert kolom. So pergi daripada huruf O ni, dapatkan anak panah yang gemuk tu. Nampak? Klik kanan. Dia akan keluar insert. Saya ulang sekali lagi, mungkin ada tak dapat. Saya pergi kat sini, gemuk, yang anak panah yang gemuk tu pada O. Nampak? Klik kanan. Insert. Tekan insert. Salah. Oh, sorry. Undo. Kat sini laginya. Kita pergi pada 1 ke. Saya teruskan lagi, minta maaf. Insert. Kenapa di sini? Kita pergi
daripada sini. Okay. Insert. Okay, nampak. Okay. Bergantung kepada komputer masing-masing lah. Mungkin pada O, mungkin pada P. Yang penting objektif pertama kajian dan objektif kedua kajian kita ada pemisah begini rupa supaya data ini tidak bercampur aduk. Clear? Okay. Sekarang kita pergi pada objektif pertama dulu. Okay, min ini. Okay. Pergi kat bawah sini. Okay. Ni min yang pertama, min yang kedua, min ketiga, min keempat, min kelima kan. So pergi dekat sini. Okay, selari dengan perkataan min tadi. Nampak tak? Selari kan? Betul. Okay, apa kita buat? Kita akan tekan masukkan formula. Okay, untuk mengira, ini namanya untuk mengira min keseluruhan. Okay, min keseluruhan. Okay, kita sama dengan, okay, buka kurungan. Okay, klik pada J41 yang ni. Boleh. Tekan campur. Campur ni shift yang ni. Shift sama dengan. Okay, klik yang ni. Tekan campur lagi. Okay, masuk ini. Okay, tekan campur sekali lagi. Yang ini. Okay, tekan campur sekali lagi. Yang ni masuk tak? Tak nak masuk. Dia ini namanya ialah N. Kalau tak nak masuk, awak tak payah pening kepala. Awak type je N. Sini pula. Type je dekat sini N41. Betul? Okay, tutup kurungan. Okay. So kalau awak tengok kat sini kan, J41 tambah K41 tambah L41 tambah M41 tambah N41 kan. Okay, tekan bahagi. Okay, bahagi berapa? Bahagi 5. Okay. Kenapa bahagi 5 cikgu? Sebab kita ada 5 pernyataan. 1, 2, 3, 4, 5. 5 pernyataan dan saya akan enter. Okay. So kita akan dapat jawapan 3.86. Okay. Jadi kita akan kurangkan desimal dia kepada 1.3.9. Apa maksud ini? Maknanya daripada 5 pernyataan yang awak berikan kepada responden, okay, bagi objektif pertama kajian, okay, 5 pernyataan yang awak berikan pada responden dalam objektif pertama kajian, dalam borang soal selidik sekali kelima awak dapat 3.9. 3.9 maknanya menghampiri 4. 4 maknanya setuju. Maknanya responden bersetuju dengan kelima-lima pernyataan yang awak ajukan kepada mereka dalam objektif pertama kajian. Okey. Dan kita akan buat perkara yang sama pada objektif kedua. Okey, ni kolom min. Objektif kedua. Okey. Kita letakkan di sini formula sama dengan, sekali lagi, buka kurungan. Okey. Tekan Q41 tambah, okey, R41 tambah, okey, S41 tambah T41, okey, tambah, okey, U41, tutup kurungan, tekan bahagi 5. So awak enter. Okey. So awak kurangkan, pergi sini untuk decrease desimal, awak dapat 4.0. Maknanya 4.0 itu kita merahkan. Okey, 4.0 maknanya status setuju. Maknanya apakah maksud angka ini? Daripada kelima-lima pernyataan yang awak ajukan pada responden, okey, dalam objektif kedua kajian, okey, responden bersetuju dengan pernyataan tersebut. Itu maksudnya. Okey, dah selesai, kita save dulu. Okey, save dulu. Takut nanti kita pergi ke page seterusnya, hilang pula data kita. Okey, ini baru sedikit untuk petang ini. Okey, insya-Allah maghrib selesai. Ikmal dengan Balkis jangan main handphone, saya tengah ajar ni. Okey. Okey, Izzat kau tekan apa tu? Okey, Azhar kat belakang dapat tak? Okey, Tio jangan berbual. Okey, boleh? Okey, kita lihat kepada sheet yang kedua. Ni sheet pertama kan? Okey, klik kanan, kita renamekan dia. Renamekan sebagai, okey, demografi. Okey, demografi lah. Boleh? Enter. Selesai. Boleh? Okey, untuk B1 pergi pada B2. B2. Okey, B2 typekan demografi responden. Okey, dengan huruf besar.
Okay, nanti kita adjust dia punya fonts Times Roman 12. Okay, okay, boleh. Di sini kita akan pergi kepada seterusnya pergi kepada B4. Okay, petunjuk PTNJ petunjuk. Okay, pergi pada C4. Okay, sekejap saya tengok contoh jap. Sekejap kategori, sorry. Okay, kategori kekerapan dan juga peratus. Peratus ni ship 5 peratus tu ship 5. Kalau awak tengok masa ni kan tak kemas kan, betul? Kerana apa? Kerana dia punya saiz kolom tu yang sempit, jadi awak jarakkan sedikit. Okey, okey, macam tu katakan, bergantunglah apa benda yang awak buat. Okey, so saya jarakkan sedikit supaya nampak lebih kemas. Okey, selesai. Boleh nampak macam ni lah. Okey, okey, besar ni. Okey, sorry dia tak nampak okey. Okey, petunjuk ini bergantung kepada yang pertamanya ialah apakah petunjuk yang pertama bagi petunjuk pertama yang dinyatakan dalam borang soal selidik awak. Okey, kalau saya tengok contoh pelajar ini, okey, pelajar ini petunjuk dia adalah tingkatan kelas jantina kaum. Dia buat 4. Ni pelajar dulu. Okey, tingkatan kelas jantina dan kaum. So tingkatan ni 1 sampai 6. Kelas dia Alusi Farabi. So saya akan masukkanlah. Okey, saya masukkan tingkatan tingkatan. Okey, so dia ada 6 tingkatan. 1 2 3 4 5 6. Okey, dah selesai kan? Kita pergi kepada yang kedua, selang sebaris kepada kedua, kelas. Okey, so kelas dia saya tengok contoh pelajaran dulu ni. Dia ada Alusi Farabi Kawa biru Jauzi Hindi. Alusi Farabi Kawa. Okey, Alusi Farabi. Okey, Kawa KHAWA Kawa Rizmi. Okey, Biruni Jauzi dan Hindi. Okey, Jauzi dan Hindi. Okey, dapat tak ni? Okey, ada masalah. Okey, kemudiannya kita lihat kepada dia punya pelajaran terusnya ialah dia buat jantina dan kaum. Okey, jantina. So kita masukkan jantinanya lelaki, perempuan. Betul ke perempuan? Okey, perempuan. Okey, selang sebentar lagi kaum. Okey, kaum Melayu, Cina, Melayu. Okey, Cina dan juga India. Okey, dah selesailah dia punya ni. Cuma sekarang kita nak isi kekerapan, nak ambil kat mana ni cikgu? Okey, awak tengok data mentah. Okey, ni petunjuk tingkatan kelas jantina kaum kan. Maknanya okey, kalau kita pergi data mentah, okey, kat sini kan. Okey, so saya akan besarkan. Okey, ini maksudnya ialah ini kolom pertama kan, ni demografi dia. Ni data demografi responden. Okay, nampak ni? Okey, 1 2 3 4. Maknanya ini ialah tingkatan kelas jantina kaum. Kalau tak boleh nak ingat, awak akan tulis kat kertas. Okey. So kelas dia ni tingkatan kan? Tingkatan kelas, ni tingkatan dia. So apa benda ni cikgu? Ni berdasarkan awak dah nomborkan pada awak punya borang soal selidik kan? Betul? So maknanya kita 4 4 5 5 5 tu kira je benda ni lah. 4 4 5 5 5 7. Okey, so saya kasih lah. Okey, 4 4 5 5 sorry 5 ni 5 ni 7. Okey, tu je lah, kolom by kolom. Betul, kita yang kedua ni kolom tadi kelas kan, ni kelas kan.
Ni jantina, ni kaum. 663753. 663753. 66. Okey, 663. Sorry. 3 7 5 3. Okey. Kemudiannya kita lihat kepada 1911. Okey. 1911. Okey. 1911. Okey. Lepas tu dia punya Melayu, Cina, India tu 2262. Okey, 2262. Laju sangat ke? Sorry. Okey, laju sangat ke? Tak kan? Okey. Okey, selesai. Okey, selesai. So, kita dah masukkan petunjuk, kita dah masukkan kategori, kita masukkan kerapan. Sekarang peratus ini kena guna formula. Okey, saya akan bantu. Okey. Pergi kat sini. Okey. Boleh. Tekan sama dengan. Okey. Boleh. Buka kurungan. Okey. Tak dapat. Okey, ulang maksudnya. Laju sangat ke? Sama dengan. Sorry. Sama dengan. Buka kurungan. Okey. Klik di 6. Boleh. Okey. Bahagi 30. Kenapa bahagi 30, cikgu? Sebab 30 orang responden. Boleh. Okey, tutup kurungan. Shift 8 itu star untuk darab kan? 100. Okey, enter. Dapat. So kita kurangkan dia punya decimal kepada 1 titik perpuluhan. Okey, selesai dah kita pintu. Dah selesai, senang. Lepas tu kita ambil yang ni. Ni ada campur gemuk, dicampur kurus. Tarik sampai bawah. Sampai bawah. Okey, selesai. Okey. So yang kosong-kosong kita delete, tak berkenaan, kita delete lah. Kita delete. Okey. Kita delete. Okey, selesai. Okey. Nampak? Okey, kita belum kemaskan jalur, tapi kita punya data semua dah siap lah. Okey. So kita namakan ini sebagai jadual. Okey, kita namakan jadual. Jadual 2. Kenapa jadual 2? Sebab jadual pertama ialah jadual skala Likert. Okey. Jadual 2. So ini ialah data demografi responden. Okey, boleh. Saya tak insert je di, kita besarkan sini di okey. Macam tu. Boleh. Okey, dan mesti ada sumber lah. Biasa saya dah jawab sumber. Sumbernya ialah okey. Bila kita menganalisis data, kita tengah menganalisis data, ini namanya kajian. Yang awak ambil gambar tu kerja lapangan. Jangan confuse tau. Yang keluar pergi ambil gambar tu semua kerja lapangan. Yang duduk depan komputer ni namanya kajian lapangan. Okey, kajian lapangan. LAPANGAN. Okey, masuk tarikh. Tarikh ni ada 20 hari bulan Mac. Okey, nampak? 2020. Kalau nak letak day 3 quarantine kan, boleh tak? Tak payah dengan dia sangat. Okey, boleh. Selesai kan? Okey, so cuma sekarang jadual dah siap dah, cuma belum kemas. So pergi demografi responden ni saya jawab. Pertama kita hayatkan dulu untuk dapatkan okey, font 12. Okey, Times New Roman. Okey, Times New Roman. Okey, mana Times New Roman? Okey, bawah kan? Mana Times New Roman ni? Ni dia. Okey, selesai. Okey, dah kan? Okey. So saya pergi sini, saya jawab merge kan, supaya dapat kemas. Merge pergi sini sampai sini. Nampak? Tak dapat ke? Dapat tak? Okey, ni campur yang gemuk ni. Tarik sampai sini. Tekan merge and center. Okey, bolehkanlah sebab kita menunjuk tajuk kita kan. Okey, ni pun samalah. Ni tak payah ni pergi, tak payah merge, ini pergi center je. Sini. Boleh? Sekali lagi Ni sini. Okey, nice. Okey. Ni boleh anak panah yang gemuk ni. Okey. Macam tu. Lepas tu kita tekan tekan center supaya dia kemas. Kita nak kemaskan je lah. Ni pun sama. Dan penuh centerkan. Okey, ni pun sama. Kita centerkan. Yang ini pun sama, kita akan centerkan. Okey. Okey. So sekarang kita punya ni kita kecilkan sikit
Kecilkan sikit. So hasilnya begini. So kita boleh kecilkan sikit. Okey, tak perlu makan space sangat. Bukan kita nak tanam lada pun kan. Okey. Cikgu, saya punya ni kat sini pula cikgu. Kan? Nampak? Jangan risau, pergi kat sini. Campur yang gemuk ni, kan? Sini kan? So kejawat ialah buat macam ni. Tarik sampai sini. Sampai bawah peratus tu, awak pergi tekan merge and center. Lepas tu dah. Pergi sini. Ni pun sama. Pergi kat sini. Cikgu dekat pun sini. Ni, pergi sini. Okey. Merge and center. Pergi sini. Selesai. Okey. Dah siap kan? Cuma kita belum kotakkan kita punya tu. Kita kotakkan lah. Highlightkan semua. Ni Wan Kamalin tahu tak nak kotak macam mana ni? Tahu tak? Okey. Hainor kau jawab kerja lain kat belakang tu. Okey. Kita tekan ni, sini ni. Ni bold, italic, underline kan? Nampak tak benda ni? Tekan ni. Pilih all borders. Nampak? Baru kemas. So yang ini pula, bawah petunjuk ni kita akan merge and center. Okay. Ni merge and center. Okay. Ni merge and center juga. Antara petunjuk dengan petunjuk tu kita pisahkan kan. Okay. Ni pun merge and center. Okay. Habis ni cikgu ni macam ni. Ni tak kemas kan? Tingkatan ni awak macam ni. Boleh? Okay, tingkatan ni macam ni kan? Selekeh kan? Tak center kan? Maka macam ni. Okay. Tekan merge and center. Nampak? Gitu, apik. Gitu. So ni bersama juga gini. Okay. Nampak? Ni jantina ni. So merge and center. Nampak kemas kan? Ni gini. Okay. Ada pelajar-pelajar kan yang suka color-colorkan, tak ada masalah. Okay. Dia nak ni, dia nak warna hitam, nak boldkan hitam. Okay, tak ada masalah, boleh. Okay. So yang ni dia kata dia nak supaya dia pening kepala boleh baca data, dia nak warnakan warna biru asal selang. Okay, suka tak ada masalah, saya terima je. Okay. Okay, biru. Boleh? Ni so dia kan bila dia baca data, dia kata dia tak pening kepala. Okay, suka hati awak tak ada masalah lah. Nampak? So dia nak warnakan ni. Jangan warna merah sudah lah. Okay. Warna apa yang sesuai ni? Kita pilih warna lain, nak warna kuning. Nampak tak kuning? Nanti kalau print tak nampak tau. Okay. Okay, kalau hijau yang hijau. Hijau lah, hijau. Okay, ni hijau. Okay. 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 So dia nak bold semua supaya lebih nampak lebih jelas. Yang lagi bold. Macam tu. So sekarang kita punya jadual demografi dah siap. Okay. Boleh. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, kita sambung dengan kita punya perbincangan, menganalisa data daripada borang soal selit skala ke-5. Tadi saya dah tunjukkan kita daripada data mentah kita membina jadual demografi responden. Okay, seperti ini, seperti yang saya tertera pada skrin ini. Jadual demografi responden dah siap dah tu. Okey. Kemudiannya ada lagi dua sheet yang kita kena bina, iaitu sheet objektif pertama dan sheet objektif kedua. Untuk itu pergi dekat tanda campur ni pelajar. Okey. Klik kanan. Klik. Okey. Nampak kan? Saya klik kiri dan klik kanan sheet 1. Okey. Boleh. Dan saya pergi tanda campur, klik lagi sekali, klik kiri. Sheet 2. Boleh. Sheet 1 ini kita renamekan dia. Kita okey, sorry. Teraju sorry. Okey, ni sheet 2, ni sheet 1. Okey. Sheet 1 kita klik kiri. Klik kanan, klik kanan. Klik kanan ni. Jangan marah Izzat, klik kanan. Okey, keluar menu ini, pilih rename. Okey, namakan ia sebagai objektif. Okey. Objektif 1. Okey.
besar. Sorry. Objek 1, objektif 1. Okay, selesai. Dan kita pergi kepada sheet 2. Okay, kita klik kanan. Okay, kita keluar menu ini, rename kepada objektif objektif 2. Okay, selesai. Okay, enter lah. So sekarang kita dah ada 4 sheet. Data mentah kita dah key in kan. Okay, demografi dah siap, dah ada jadualnya. Okay, ini. Okay, sekarang objek 1 dan objektif 2. Apa ya? Objektif 1 ialah kita akan memasukkan segala maklumat dan data-data berdasarkan objektif pertama kajian. Objektif 2 kita akan masukkan segala data-data dan maklumat berkaitan dengan objektif kedua kajian. Nak dapat daripada mana data-data cikgu? Dapat daripada data mentah. Saya tunjuk dulu contoh pelajar yang lepas. So ni demografi dia dah siap kan. Ni objektif 1 dia. So kalau awak tengok dekat sini B2. B2 typekan apakah objektif pertama kajian anda. Kalau awak tengok pelajar ni dia type 2 baris. Kenapa? Yang pertama ni dia punya isu dia, mengenal pasti punca kelemahan penguasaan bahasa Inggeris dalam kalangan pelajar, dan nama tempat tu di baris kedua. Di baris kedua, nampak? 2 baris kan? Lepas tu dia selang 2 baris. So mengenal pasti punca kelemahan penguasaan dalam kalangan pelajar Asim Mutahabak Johor. Lepas tu kita pun buatlah dekat kita punya tu. Kita type. Pergi dekat mana? B2 kan? Untuk besar semua. Mengenal pasti. Mengenal pasti. Pasti mengenal pasti. Pasti punca. Ni contohnya punca kelemahan penguasaan bahasa Inggeris dalam kalangan pelajar. Pergi ke kedua di SMK Tun Habab Kota Koma. Tun Habab Koma Kota Tinggi Johor. Pening ke? Alah, nanti replay balik benda ni. Selesai. Pergi dekat B5. Boleh? B5. Kita tengok apa pelajar ni, contoh pelajar apa buat. B5 dia bukan kan satu baris, 2 baris kan, dia langkau kan, 3 baris. Dia pergi dekat B7. Betul? B7 kan? Betul? Dia type skala Likert. Lepas tu sebelahnya ni ada 1, 2, 3, 4, 5. So kita buat lah B7 sini. Skala Likert, Likert kan? Boleh? Kan? Lepas sini 1, 2, 2, 3, 4, 5. Boleh? Dekat sini dia tulis analisis kekerapan ni. Dia tulis analisis kekerapan. Betul So type analisis kekerapan. Mesti ada unit dia. Unitnya orang. Memang semua buat orang kan. Orang dan peratus. Boleh. Untuk kurungan. Selesai. Kat sini kan, sini type min, huruf besar. Dan ni status. Boleh tengok kan. Status. Betul. Min. Min. Yang ni status. Selesai lah. Boleh. Cuma yang dekat sini kalau awak tengok dekat skala Likert ni dia tak berapa kemas kan. Betul? Itu kita akan kemaskan kemudian lah. Apa lagi yang dia buat kat sini? Dia punya tu. Tengok dekat dia selang langkau sebaris, dia tulis dekat B9 pernyataan. So kita pergi kat B9. Betul? Pernyataan.
Nyata. Selesai. Okey, dah selesai dah. Okey, selesai. Kita so yang B ni di sini kan awak tarik sampai ingat dalam 4 kotak kot. 1 kotak, 2 kotak, 3 kotak, 4 kotak. Boleh. Besar sikit. Nampak? Minta maaf oh tak nampak Yang belakang nampak tak? Tak nampak. Nampak tak? Kita besarkan. Okey, nampak? Okey. Okey. So saya tunjuk tu ni. Sekarang ni dah selesai kan macam ni. So dia akan buat apa? Ini ni apa ni cikgu? Ni contoh pelajaran dia set, okey. Ini ialah pernyataan-pernyataan yang awak nyatakan kepada responden dalam borang soalan selidik sekali ke 5. Kan ada 5 pernyataan saya katakan setiap objektif tu betul. Okey. Ni pernyataan pertama, pernyataan kedua, pernyataan ketiga, pernyataan keempat, pernyataan kelima, betul? Okey. Okey, so kita type kan tidak diperhatikan dalam perbuahan harian contohnya lah. So kita tidak diperhatikan dalam perbuahan harian. Okey, ambil ni. Tidak diperhatikan dalam perbualan harian. Okey. Selesai kan? Langkau 2 baris tau. Langkau 2 baris. Ada sebabnya sebab tu. Okey. Langkau 2 baris buat kat sini pula. Kita tengok apa yang kedua pula. Yang kedua dia kata pelajar kurang berminat. Okey, saya tak lah pelajar kurang berminat. Pelajar kurang berminat. Okey. Okey. Berminat. Okey. Selangkau berapa baris? 2 baris 2 baris. Okey. Okey. Boleh? Boleh tak? Nasuha, kau buat apa tu? Main handphone kat belakang. Okey. Okey. Apa lagi? SPM tak wajib lulus BI. SPM siapa tak lulus BI ni dalam SPM? Sijil je lah jawab gambarnya. Sijil Tinggi Persekutuan Malaysia. SPM tidak mewajibkan lulus. Saya nak kena apa ni contoh je tau. Okey. Okey. Okey, lepas tu apa lagi? Sistem pendidikan sistem bertukar. Okey, sistem pendidikan sistem bertukar. Selang 2 baris. Sistem pendidikan yang sentiasa bertukar. Okey, ni contoh. Bukan politik, contoh. Okey, contoh je. Okey. Keluarga tidak berkomunikasi bahasa Inggeris lah. Maklumlah kamu akan belajar je. Keluarga tidak berkomunikasi. Kayak Kemal kan, kampung. Mana kampung bahasa Inggeris kan? Saya kalau Iqmal berbual bahasa kat rumah, saya ingatkan kiamat dunia. Sorry. Keluarga tidak berkomunikasi dalam BI. Okay, selesai. Okay. So ini dapat gambar cikgu. Ini adalah 5 pernyataan yang awak nyatakan dalam objektif pertama kajian. Okay. Selesai kan? So sekarang kita kecilkan sikit boleh? Boleh cameraman Okay. So kita kecilkan sedikit. Sudah. Sekejap So kita kecilkan sikit supaya kita nak isi data. Okay. Sekarang ni 1, 2, 3, 4, 5 ni kan. Okay. Tidak dipraktikkan dalam ni objektif pertama kan? Betul? Pertama kan? So awak pergi data mentah, awak tengok. So tidak dipraktikkan ni sebagai pernyataan pertama. Pergi dekat data mentah, objektif pertama kajian. Nampak? Ni yang pertama kan? Okey, okey, so tengok apa jawapan dia. So 0, 1, 2, 14, 13. So isilah 0. Okey. 0. Okey, 1, 2, 14 dan 13. Okey. Boleh. Lepas tu kita ambil yang seterusnya. Pelajar kurang berminat yang kedua kan. Mana ni? Ni kan. Okey, ni ni objektif pertama, yang kedua kan. Okey, pergi sini yang ni. 1, 1, 7, 13, 8. 1, 1, 7, 13, 8. 1, 1, 7, 13, 8. Okey, boleh. Yang ketiga pula, ni ketiga ni. Yang ketiga apa? 0, 2, 12, 13, 3. 0, 2, 12, 13, 3. 0, 2, 12, 13, 3. Okey. Okey, lepas tu kita lihat kepada peringkat 4 pula. Keempat apa?
04 12 95. 04 12 9. Betul ke 5? Betul. Okey. 04 12 betul-betul. Okey. Oh, kuat dah ingat tak? Alhamdulillah ya. Bagus, pandai cikgu ni. Okey. Yang kelima, ni kelima kan? 115 sebab 12. 115 sebab 12. 115 11 12. Okey, dah selesai kan? Okey. Tengok min untuk setiap dataan. Okey. Tengok mana ni. Ni yang pertama kan? Ni objek pertama, objek tuan kajian. Okey. Zoe, kau boleh diam tak? Fokus. Okey. Okey. So, lama tak jumpa Zoe. Ni hao ma. Okey. 4.3 3.9. Okey, saya bangkit lah. 4.3 kan sini kan? Ni selagi ini betul. 4.3 kan? So 3.9. Seterusnya berapa? 3.6 3.5 41. 3.6 3.5 41. 3.6. Okey. 3.5 4.1. Okey, awak jangan ikut saya. Saya memang dah ingatan kuat. Kan, kalau awak tak lupa, tulis kat kertas. Okey, apa saya nak kembali. Okey, selesai kan? Okey, tengok ni, kita letak status dia. Kalau 4.3 menghampiri apa? 4 kan? Mat tidur. Dulu azhar. 4.3 4 lah, takkan 5 pula. 4.3 4 kan? So 4 ni apa dia? 4 lah setuju. Okey. Kalau 3.9 kepada apa? Nazri berapa? Asyik berbual dengan Tio kan. 3.9 tu 4 maknanya setuju. Okey. Pada awak semua setuju untuk buat kerja khusus ni waktu sekolah. Setuju? 4. Okey. 3.6 menghampiri 4. So setuju. Faham ke faham? Okey. Kau kenapa Daniel? Kau kenapa? Kau faham? Bundarkan. Dulu masih form 4 form 5 tidur tu mat. 3.5 menghampiri 4. So setuju. 4+1 of course lah 4. 4 plus 1 pergi 5 ke bendanya. 4+1 4 lah kan. So setuju. Selesai. Okey. Dah selesai kan? Apa lagi kita kena buat? Selang 2 baris. Type min keseluruhan. Huruf besar tau. Okey, tengok kat sini. Kau dapat apa? Yang hujung ni tadi ni, hujung ni ni. Kan? Yang saya tambah ni kan? Ni. Nampak tak? Objektif pertama kajian 1 2 3 4 5 kan? Ni min kan? Ambil ni. Tengok berapa dapat? Okey, 3.9. So 3.9. So type 3.9 kat sini. Okey. 3.9 kat sini. 3.9 Daniel. So 4 maknanya setuju. Selesai. Okey. Okey dah. Sekarang kita akan masukkan formula. Okey, macam mana ni kena hati-hati. Okey. Bagi dekat bawah sini. Mula-mula kita pergi sini dulu kan. Okey. Pergi kat sini dekat C12. Sama dengan buka kurungan. Boleh. Klik ni C11, tekan bahagi 30, tutup kurungan, shift 8 100. Darab 1 lah maksudnya. Boleh. Okey, Firas. Serius boleh tak? Enter. So, kan? Pergi ke sini. Campur yang kurus ni, drag ke kanan. Nampak? Tapi dia punya tak dapat. Firas dapat tak? Tak dapat. Semula. Okey, undo semula. Okey. Ni tak dapat. Okey, ulang balik. Sama dengan buka kurungan, klik C11, bahagi 30, tutup kurungan, darab tu shift 8 tau. 100. Okey, enter. Dapat. Okey, pergi sini. Dapatkan ni campur yang gemuk, ni campur yang kurus. Tarik ke kanan. Okey, nice. Lepas tu kita kurangkan kita punya decimal lah kepada 1 titik perpuluhan.
Selesai lah. Okay, dah selesai tu. Okay, boleh. Sama juga benda sama kita akan buat pada penyataan seterusnya, sama dengan buka kurungan. Okay, tekan yang C14 bahagi 30, tutup kurungan, shift 8 untuk tu, darab 100, enter. Okay, kurangkan dia punya desimal tu kepada satu angka bererti saja. Sini sorry sini, kurangkan. Okay, lepas tu dapatkan campur yang kurus ni, tarik ke kanan 4. Okay, selesai kan? Senang kan? Sama lah juga dengan penyataan ketiga, sama dengan buka kurungan. Wah, laju babe. Okay, bahagi 30, tutup kurungan. Okay, shift 8. Okay, untuk darab 100, enter. Okay, lepas tu dapatkan campur yang kurus tu, tarik ke kanan. Okay, dan kurangkan dia punya desimal. Okay, 1 titik berapa cukup? Satu je. Okay, sama dengan, okay, buka kurungan. Okay, ni. Okay, bahagi 30. Okay, tutup kurungan, darab 100, enter. Okay, dapatkan campur yang kurus tu, tarik kanan. Okay, sampai sini, dan kurangkan desimal kepada satu angka bererti. Okay, selesai. Sama juga sini. Okay, sama dengan buka kurungan. Okay, ni bahagi 30. Okay, shift 8, 100. Cameraman, benda boleh replay kan benda ni kan? Okay, boleh replay lah. Alah, berisau. Okay, siapa jual saya punya soft copy ni, video ni kat sekolah ni, naas Okay, kurang desimal kepada 1 titik per puluhan. Selesai dah. Okay, nampak kita dah key in semua data ni kan? Okay, cuma sekarang ni benda ni tak kemas. So kita mula-mula ambil tajuk dia ni, pergi dekat sini. Kita pergi sampai dekat status ni, kita merge and center kan. Okay, centerkan lah, dan kita boldkan dia. Okay, nice. Yang bawah pun sama juga, kita sampai status ni, kita merge and center, kita boldkan. Okay, yang ini pun sama sampai sini. Okay, merge and center, boldkan. Okay, ni pun semua kita centerkan sini Okay, ni semua kita centerkan. Okay, kita centerkan lah, bagi kemas sikit. Okay, dan semua ni, yang ni pun sama kita centerkan juga. Semua kita centerkan. Tekan yang ni. Okay, kan cantik macam tu kan. Jadi untuk membezakan, inilah penyataan. So yang ini saya akan merahkan. Okay, saya merahkan lah. Macam tu. Belum lagi tu Times New Roman tu. Okay, kan? Cuma kalau rasa macam space ni terlalu besar kan, kecil sikit lah. So ni buat apa, nak tambah ada ke macam Afiq? Tak kan? Okay, yang ini adalah, ni penting ni. Ni saya akan boldkan, dan saya akan letak sebagai biru. Sebab ada tujuan-tujuan mata bukan suka-suka bukan suka-suka nak tanah lada tu. Okay, selesai. Okay, lepas tu pastikan Times New Roman 12. Okay, sebab kita akan print nanti. Okay, TIMS mana? Okay, ni lah, betul kan? Okay, betul lah. Okay, lepas tu jangan lupa, okay, kita akan masukkan ini sebagai apa? Jadual keberapa? Jadual skala Likert yang pertama, jadual demografi yang kedua, ni jadual yang ketiga. So jadual 3. Okay, apa nama pada ni? Okay, so tak muat kan? Tak muat. So kalau tak kes macam ni berlaku kan, tak muat ni. So dalam kerangka pelajar ni, awak boleh padamkan kad, awak letak je kat sini. Dekat ni, dekat sini. Paste. Okay, boleh. Okay, enter. Okay, so ni jadual 3. Letaklah apa namanya ni, mengapai punca kan, kelemahan. Okay, kelemahan.
Okey, saya betulkan okey, kelemahan. Okey. Lepas tu okey. Salah. Mengenal pasti betul. Mengenal pasti punca. Oh, tak cantik. Pasti pasti punca kelemahan penguasaan bahasa Inggeris dalam kalangan pelajar SMK Tun Habak. Okey, salah. Okey. Baca kenapa je macam ni? Jangan risau, sabar. Okey, sumber apa ni? Tengok apa ni? Ini namanya ialah kajian lapangan kan? Kajian lapangan. Okey. Bila? 20 Mac 2020. Okey. So, selesaikan. Cuma ini masalah ni, jangan risau, pergi macam ni, drag sampai sini. Lepas tu merge center. Lepas tu pergi sini. Okey, ni pun sama jugalah. Ni pergi sini. Okey, nampak? Okey. Cuma tadi tak Times New Roman. Okey, 12. Okey. Ni Times New Roman. DIM. Okey. Okey dah. Okey. So sekarang kita belum kotakkan lagi kan? Kita kotakkan ni. Kotakkan ni. Okey. Kotakkan. Okey, kotakkan dengan border. Okey, selesai kan? Okey. So antara langkah-langkah tu kita akan mergekan dia. Mergekan. Okey. Yang ni pun kita mergekan dia. Okey. Ni pun kita akan mergekan dia. Okey, tengok ni, kita mergekan dia. Okey. Ni pun kita akan mergekan dia. Muka stress masing-masing kenapa? Senyum sikit. Kenapa? Alah, buat masa cuti pun kan. Biasalah Kak Felda menyawit ke? Kan? Okey. Kau kenapa intan? Okey tak? Okey. 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 Sini merge and center kan? Ni pun merge and center. Okey. Nanti tak? Okey. So lepas tu yang ni pula, ni kita buat macam ni. Saya jawab. Ni ke sini kan, supaya macam ni. Nampak? Ni kita buat macam ni. Nampak? Kan? Handsome tu kan? Boleh? Ni. Ni merge and center juga. Terima kasih cameraman. Okey. Ni kita buat row by row lah. Ni merge and center. Okey. Ni pun merge and center. Cantik tak? Kan? Okey. Wafan, kau kenapa? Nak jadi MC? Kita dah diam dah 1 bulan 4 dah Wafa, kan? Okey, mak budak-budak baru dah masuk dah. Bye bye. Buat lama ni geng-geng Nazri ni yang dah standard sangat tu. Bye bye lah. Rasa macam baru semalam Haidul dengan Izzat berlaku tak? Okey. Adam okey tak Adam? Okey. Selalu kemarin cuti pergi Penang, cuti gana ni. So jana je. Okey, nampak macam ni kan? Okey, merge center. This one merge and center. Okey. This one merge and center. Okey. Ada orang yang dia kata cikgu pening lah cikgu nak baca nanti kan. Dia nak belang-belangkan. Okey, saya benarkan belang-belangkan. So dia hadap kat sini kan. Dia nak belangkan biru. Saya okey je. Belangkan. Hitam biru. Suka hati awak lah. Dia kata dia nak belang-belangkan supaya tak pening kepala. Suka hati kau lah. Okey. So sekarang kita punya jadual ketiga, iaitu berkaitan dengan objektif pertama dah siap. Okey? Okey tak? Okey? Anda suka? Kalau suka, swipe up. Assalamualaikum. Itulah korang kan tak kena tidur diam, dah kena perintah kawalan pergerakan oleh tentera. Pada hari Ahad ini, duduk diam-diam, kita teruskan dengan kita punya kerja kurus. Okay, dah swipe up belum? Untuk dapat A, pastikan anda swipe up segera. Okay, kita lihat kepada kita dah selesai data mentah, kita dah selesai demografi, kita dah selesai objektif 1.
Okey. Dan sekarang kita nak buat objektif kedua pula. Okey. Awak selesai je objektif pertama ni kan, dah tak ada masalah besar. Okey, dah tak ada masalah besar. Okey. Awak pergi dekat objek pertama, okey. Awak highlightkan daripada tajuk ni, highlightkan semua sekali ni. Highlightkan, okey. Sampailah ke sini. Boleh? Highlightkan kan? Okey. Okey. Ada orang tahu saya match tu besar kecil. Besar Ini contoh apa yang typo kat sini, contoh saja. Okey. So copy, boleh copy. Okey. So akan keluarlah garis-garis ni kan, perintah kawalan pergerakan ni. Okey. Ni hijau ni tentera tau. Jangan main. Aku tak tahu kau orang. Pergi dekat objek kedua. Okey. Pergi dekat B2. Boleh. Dan kita akan paste kan. Dia akan jadi macam tu lah. Okay. So tugas kita nak adjust lah, supaya bendanya besar sikit kan dan boleh dibaca. Okay, saya besarkan skrin ini. Okay. Okay. So tarik kat sini sampai sini. Okay, kita besarkan. Okay. Okay, tarik sampai sini. Okay. Tarik sampai sini. Okay, boleh. Okay. Sekarang saya ingat macam dah okay je. Okay. Okay. So, step seterusnya kita akan padamkan. Apa kita akan padamkan? Penyertaan kita akan padam. Okay, sebab ini untuk penyertaan objektif pertama. Okay, ini penyertaan objektif pertama. Okay, ini pun kita padam. Lagi kita padam apa cikgu? Kita padamkan semua data ni. Yang atas tahu, bukan yang bawah. Yang atas saja. Padamkan. Okay, so ini pun kita padam. Okay, ini kita biar dulu. Kita padam tu senang. Senang kita padam dia. Oh sorry. Dia pun kita padam. Okay. Dia pun kita padam. Okay, ini kita padam. Okay, kita padam. Kita padam. Ni pun kita padam. Ni pun kita padam. Okay. Kita padam. Ni pun kita padam. Okay. Kenapa muka saya masam ke? Tak kerja memanglah. Tapi saya hati baik tau. Muka masam Okay. Entah tak tahu macam mana kan. Kalau muka saya buat kerja pun senyum kan, payah pun kan. Dalam pandai kita besar senyum. Okey. Ini ialah objektif kedua kajian tau. Jadi penyertaan ini akan diambil daripada objektif kedua kajian. So kita lihat contoh lah apa yang pelajar ini buat. Okey. So dia kata memperbanyakkan aktiviti. Saya ambil contohnya memperbanyakkan aktiviti komunikasi lah. So memperbanyakkan aktiviti. Memperbanyakkan aktiviti komunikasi asing. Saya ringkas je ni contoh je tau. Okey. Okey, nak yang sebenar swipe up. Okey. So kita tengok apa lagi. Dia kata kempen MBM MBI. Okey. Mengadakan kempen MBM MBI, mengadakan kempen MBM MBI. Okey. Okey. Lepas tu ketiga kita tengok apa pelajar ni buat. Okey. Program English Camp. Okey, program English Camp. Mengadakan program English Camp. Okey. Lepas tu yang keempat apa lagi? Tengok kita membudayakan penggunaan kamus. Okey. Membudayakan penggunaan kamus. Okey pelajar, untuk penyertaan ni awak tak boleh ringkas tau. Okey, tak boleh ringkas. Awak kena penuh seperti mana yang awak nyatakan dalam borang soal selidik. Okey, dan mesti sama. Jangan ubah-ubah. Okey. Lepas tu yang kita apa dia? Menanamkan sifat membaca buku. Menanamkan sifat membaca buku lebih menanamkan sifat membaca buku. Okey, menanamkan sifat membaca buku dalam BI. Okay, selesai kan? Okay. Dan datanya kita ambil daripada data mentah kan? Kita lihat kepada objektif yang ketiga. Kedua. Objek kedua. Okay. Ni 1, 2, 3, 4, 5 min ni kan? Kita tengok apa dia tulis. 1 dulu. So 1 0 0 1 13 16. So 0 0 1
13, 16. Kan dia dah auto kan? Boleh? Lepas tu 00, 7, 18, 5. 00, 7, 18, 5. Okay. Lepas tu kita pergi yang ketiga pula. Apa dia kata yang ketiga? This is 1, 2, 3. 01, 3, 19, 7. 01, 3, 19, 7. Okay. Yang keempat 04952. 04952. 04915 2. Betul? Okay. Dan yang kelima kan? Okay. 125 125 9. Okey, selesai kan? Dan kita lihat dia punya min 4.5, 3.9, 4.1. 4.5, 3.4, 4.5. 4.5. Lepas tu 3.9. Ni 4.1. Okey. Lepas tu 3.5, 3.9, 4.0. 3.5. Okey, 3.5. Okey. 3.9. Okey. Betul eh? 4.0 4.0. Okey. Okey. So kita status lah. Status dia. Okey. Oh, kita tak ni tak merge tadi. Nah, kita merge kat sini lah. Bagi cantik sikit. Merge center. Okey. Okey. So 45 Sarah 45 menghampiri 5. 5 maknanya apa? Sangat setuju. So sangat setuju. Selekeh macam cikgu kan? Macam ni kan? Nanti dah jawab. 3.9 apa? 4 kan? 4 maknanya setuju. Okey, nanti saya betulkan. 4.1 4 maknanya setuju. Okey. 3.5 maknanya menghampiri 4 apa? Setuju. Okey. 3.9 menghampiri apa? 4 maknanya setuju. 4 maknanya of course setuju. Okey. Cikgu yang ni macam mana buat ni cikgu? Jangan apa-apa, padam je. Ni sangat setuju kan? Padam. Okey. Awak ambil ni, kotak ini, yang kat luar ni, tak kena mengena ni, copy, paste kat sini. Okey, macam tu. Jadi kat atas tu awak type. Nampak tak? Okey. Type sangat, bawahnya setuju. Okey, betul kan? Kita centerkan lah. Okey. So sekarang cuma dia tak ada berkotak. Kotakkan je lah, apa masalah kau? Kan sini ni. Okey, pilihlah outside borders. Okey, selesai kan? Nampak? Okey, dah selesai ni. Cuma ni jadual ke berapa ni? Ni jadual ke 4. Betul? Jadual ke 4. Okey. Tajuk kena ubah. Lupa tajuk kena ubah. Apa tajuk dia? Mengkaji. Tajuk dia lah ni mengkaji langkah-langkah untuk meningkatkan penguasaan bahasa Inggeris. Okey, so ubahlah. Ubah pertajuk mengkaji. Mengkaji mengkaji langkah-langkah untuk meningkatkan penguasaan bahasa Inggeris. Okey. Okey. Dalam kelangan pelajaran. Ni contoh. Okey. Sarah, jangan lupa buat kamera. Okey. 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 Saja je. Okey. So sampai apa? Mengkaji langkah-langkah. Okey, mengkaji langkah-langkah kan apa? Untuk meningkatkan. Terpadam ni. Terpadam ke? Terpadam je. Ni okey, sorry. Mengkaji ke sini mengkaji langkah-langkah untuk meningkatkan penguasaan bahasa Inggeris. Okey. Okey, tak muat kan? Tak muat ni
Tak muat jangan nangis. Ini kita ambil ini, kita cut kan, kita pindah ke sini bawah ni, paste. Okay, so yang ini tak muat kan, so kita buang lah. Kita ambil ni satu habab ni, satu habab ni kan, kita cut. Okay, letak kat bawah ni, paste. Okay, lepas tu kita jarakkan dia lah, jarakkan. Okay, jarakkan supaya dia macam tu. Okay, ni font tak sama pasal dia bukan Times Roman ni, 12. Okay, 12 times. Okay, TIMES. Okay, nice. Nampak? Dah siap dah pun. Okay, so kita dah siap pun data mentah, demografi, objektif 1, objektif kedua. Okay, okay, ni boleh merge lagi. Ni mergekan. Okay, merge center. Kemas sikit. Ni pun kita buat benda biar kemas. Sebab dalam dunia yang penuh dengan persaingan ni, ni pun kita mergekan center bagi cantik sikit. Okay, dekat objektif satu kita buat semua. Beri sampai tak buat tadi tu, lupa, sorry. Ni mergekan. Okay, ni pun kita mergekan. Okay, ni pun kita mergekan. Sorry. Ni kita mergekan, sorry. Kita mergekan. Okay, ni pun kita mergekan bagi nampak cantik kita jadual tu. Okay. So sekarang kita dah siap dah, data mentah, demografi dah siap, objektif 1 dah siap, objektif 2 pun dah siap. Okay, ni kita punya kita akan masuk kepada seterusnya, iaitu untuk melukis graf. Okay, untuk melukis graf, nak tahu cara bagaimana, jangan lupa swipe up. Okay, bye, jumpa lagi.